Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, baik, jom kita sambung untuk menjawab kita punya modul. Okey, cikgu dah minta untuk kamu buat. Hari ni kita akan cek sama-sama lah. Okey, baik. Jom kita tengok satu persatu. Ini adalah contoh soalan PT3 lah. Okey. Contoh bahagian A ataupun kertas 1. Macam ni lah bentuk-bentuk soalannya. Jadi, antara yang berikut, yang manakah definisi sains yang terbaik? Okey, dia kata yang terbaik. Kita dah belajar sebelum ni. Sains, kalau kita fikir kembali, sains ni sebenarnya belajar pasal apa? Ada dua konsep ataupun dua keyword yang kita kena tahu, iaitu kalau kita tengok yang D ni adalah sains ialah pengetahuan yang melibatkan pemerhatian dan kajian yang sistematik. So ada dua benda ni, yang ni lah mengenai sains, kajian yang sistematik terhadap fenomena semula jadi. Okey, mengkaji fenomena semula jadi, itu adalah sains lah. Okey, nombor satu ni jawapan dia D. Okey, soalan yang nombor dua, antara berikut manakah unit SI, Standard International Unit? Okey, adakah gram, Kelvin, gram, minit ataupun kilometer? Jawapan dia adalah Kelvin. Kelvin ni unit SI bagi suhu. Okay, minit masa kan, tapi kalau masa sepatutnya bukan minit, dia mesti dalam saat. Kalau gram, bukan gram juga, dia sepatutnya dalam kilogram. Unit SI, okay, bagi jisim adalah kilogram. Dan yang terakhir, kilometer. Adakah unit SI? Bukan juga. Okay, sepatutnya apa? Sepatutnya meter saja. Right? So, jawapan dia adalah A. Kita tengok nombor 3. Okay, nombor 3 ni melibatkan pengiraan. Dia beri ketumpatan besi adalah 7.9 gram cm-3. Apakah jisim bagi 20 cm kuasa 3 besi? Okey. Kat sini kita ada keyword-keyword dia, ketumpatan dan jisim. Ingat tak sebelum ni kita pernah belajar ada segitiga. Kat atas ni jisim, yang tepi ni ketumpatan, yang hujung ni adalah isi padu. Cikgu cakap sebelum ni, kalau kita nak cari jisim, contohnya kalau soalan ni kita nak cari jisim, apa yang kita kena buat? Kita tutup bahagian J tu. Kita tutup yang atas ni. Okay. Bila tutup atas, maksudnya kita ada K darab dengan I. Maksudnya ketumpatan darab dengan isi padu. Ketumpatan berapa dia bagi? Ketumpatan adalah 7.9 darab dengan isi padu. Isi padu dia bagi ni cm. Macam mana cikgu tahu isi padu? Sebab unit dia cm kuasa 3. Apa-apa yang kuasa 3 tu merupakan isi padu. Jadi 7.9 darab dengan 20. So jawapan dia apa? 158 gram. Okay. So jawapan dia akan dapat B. Okay. Nombor 4. Yang manakah kedudukan mata patut berada untuk mendapatkan bacaan yang tepat? Okay, nak dapat bacaan yang tepat, kita kena duduk paras mata tu dengan bacaan perlu sama level. Perlu berserenjang, kita katakan. Mesti duduk di bahagian tengah yang kita nak tengok. Kalau kita nak tengok bacaan, kita tak boleh daripada atas kita menjenguk ataupun daripada bawah kita dongak naik atas. Tak boleh. Dia mesti sama. Yang ni kita panggil level meniscus. Okay. Ataupun tinggi meniscus lah, ataupun paras yang sama. Nama lain dia adalah meniscus. Okay. Terusnya soalan nombor 5. Okay, nombor 5, kita nak buat anggaran. Berapa anggaran luas permukaan daun tersebut? Okay, macam mana kamu nak buat? Kira berapa kotak yang ada.
Okey, kira lah satu-satu ni. Sepatutnya kalau kamu kira akan dapat 20 lah. Contoh yang macam tak cukup, kotak yang tak cukup ni kita boleh gabungkan. Gabungkan yang ni dengan sebelah. Okey, contoh yang ni kita gabung dengan yang ni jadi satu. Yang bahagian atas ni gabung dengan yang ni jadi satu. Okey, yang kecil ni mungkin kita gabungkan jadi satu. Okey, bila kamu gabung-gabungkan semua boleh dapat 20 cm kuasa 2. Okey, kenapa kuasa 2? Sebab dia luas permukaan. Ingat kalau luas permukaan, unit dia mesti dalam kuasa 2 lah. Okey, cm, kalau cm meter kuasa 2. Orang sebut meter square kan. Kalau isi padu baru jadi cm kuasa 3. Itu perbezaan. Kalau yang ni isi padu. Okey. Kalau kuasa 2 ni adalah luas. Luas. Okey. Itu perbezaan. Baik. Nombor 6. Rajah di bawah ni menentukan jisim seketul batu dengan ketumpatan dia 2 gram cm negatif 3. Okey. Dia masukkan seketul batu, dia punya paras isi padu air adalah 55. Tapi bila dikeluarkan, air itu berkurang menjadi 30. Jadi berapa jisim batu tersebut? Okay, pertama sekali kita kena tahulah. Kita kena tahu berapa isi padu batu ni. Macam mana nak dapat isi padu batu ni? Bila kita keluar tu, okay, air jadi 30. Jadi kamu nak dapat berapa isi padu dia adalah kita ambil nilai yang awal 55 tolak dengan 30 dapat 25. 25 ni apa? 25 ni lah adalah isi padu bagi batu. Okey. Dah dapat 25 isi padu 25 cm kuasa 3 lah. Okey. 25 cm kuasa 3. Yang ni isi padu batu. Okay. Dah dapat yang ni, kita masukkan dalam formula ini. Sama juga macam tadi. Sebab dia nak jisim. Sama juga. Bila nak jisim, cikgu kata dah tadi. Kalau kita ada segitiga, jisim ke atas, kat sini ketumpatan dan tepi ni adalah isi padu. Kena ingat segitiga ni. Kamu ingat segitiga ni senang untuk nak buat. Okey. Kalau kita nak cari jisim, kita tutup bahagian jisim, jadi ketumpatan darab dengan isi padu. Berapa ketumpatan? Ketumpatan dia dah bagi ke atas ni. Ketumpatan ialah 2 gram cm negatif 3. Yang ni jadi macam mana kita nak dapat jisim? Jisim bersamaan dengan 2 darab dengan isi padu. Isi padu dia adalah 25. Jadi 2 darab 25 dapat 50 gram. Itu je. Okey? Boleh? Kau nampak? Tu. Okey? Baik. Seterusnya bahagian B. Okey, ini adalah contoh soalan PT3 juga. Okey, kertas 2. Soalan respon terhad lah ataupun respon terbuka. Okey, baik. Pertama sekali dia tanya, nyatakan alat pengukuran berikut. Okey, nama alat ni adalah neraca 3 alur. Okey, unit dia dalam gram. Okey. Unit bagi neraca ni adalah dalam gram. Aspek penting dalam pengukuran. Kita dah belajar sebelum ni 3. Cikgu dah bagi video kan, kamu dah tengok. Aspek penting kita nak ukur sesuatu pengukuran tu baik ataupun tidak, dia tengok kepada 3 benda. Satu, kepekaan. Yang kedua, kejituan. Dan ketiga, kepersisan. Kalau ada ketiga-tiga ni, yang ni lah kita kata kalau dia lebih jitu ataupun lebih persis ataupun lebih peka, maksudnya nilai yang kita ukur tu lebih tepat. Okey, seterusnya bahagian C. Bahagian C, okay, kalau kita tengok bahagian C,
lebih kepada soalan-soalan yang melibatkan eksperimen ataupun aktiviti-aktiviti yang kamu pernah buat di sekolah, okey, ataupun yang melibatkan eksperimen lah, eksperimen. Okey, kalau tengok soalan bahagian C, dia bagi data satu eksperimen untuk mengkaji bagaimana panjang bandul mempengaruhi masa yang diambil untuk 10 ayunan lengkap. Okey, bila kita buat contoh dia macam ni lah. Kalau kita buat eksperimen bandul ni, kita ada satu bandul. Okey, yang ni dia dilepaskan, lepas tu dia gerak. Dia gerak jalan kat sini. Okey, dia akan bergerak P dan balik. Okay. Kalau P balik ni kita panggil sebagai satu ayunan. Jadi cerita dia nak tengok panjang bandul, panjang tali tu. Kalau lagi panjang, apa akan jadi kepada masa? Adakah masa lebih singkat ataupun masa lebih lama? Kalau kita tengok dekat sini, data yang diperolehi, kalau lagi panjang bandul tu, lagi meningkat masa. Maksudnya lagi lama lah masa yang diperlukan untuk lengkap 10 ayunan. Okey, yang pentingnya untuk kamu faham, yang ni bukan PT3 sahaja. Dalam SPM pun soalan macam ni lah juga. Inilah asas dalam sains. Okey, nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Selalunya kalau ada macam ni, kita nak kenal pasti pemboleh ubah, kita akan tengok kepada jadual. Jadual dia ni, mesti yang ni merupakan satu pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, ataupun cikgu tulis PM lah, pemboleh ubah manipulasi. Dan satu lagi, okey, masa yang diambil untuk 10 ayunan lengkap, ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, PB. Kita tulis PB. Jadi, kalau kita nak tulis kat sini, pemboleh ubah manipulasi adalah panjang bandul. Okey, ataupun kamu nak tulis yang ni dalam CM pun boleh. Ikut saja apa yang dia tulis kat sini. Satu lagi, masa yang diambil untuk 10 ayunan lengkap. Nak tambah, nak tulis unit dia dalam saat pun boleh. Macam tu je, tak susah pun. Sebenarnya dah ada dah. Okey. And then dia tanya, satu pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan ni apa yang kita tetap. Apa yang kita tak ubah apa-apa. Okey. Dan wajarkan, dia suruh terang kenapa kita pilih pemboleh ubah tu. Okey, kalau eksperimen ladung tadi, kita boleh kata jisim ladung. Kalau kita pakai 10 gram. Okay. Kalau kita pakai ladung, ni ada ladung. Ladung ni kita pakai 10 gram. Jadi untuk panjang tali, pendek ke, panjang ke, kena pakai ladung yang sama. Tak boleh jisim yang berbeza. Sebab apa? Kalau jisim berbeza, kalau jisim berlainan, akan mempengaruhi masa yang diambil untuk 10 ayunan lengkap. Macam tu sahaja. Okey, kamu boleh dapat 2 markah kat sini. Sini 1 markah, sini 1 markah. Okey, yang ni cikgu dah tengok dah ramai yang buat. Okey, ada ramai yang salah. Dia tulis 30-50. Tak boleh salah. Macam mana kita buat? Okey, graf yang kita lukis, sebenarnya graf yang kamu lukis ni adalah macam ni. Kat tengah ni. Okey, cikgu besarkan sikit lah. Okey, contoh. Yang besar ni yang kita lukis. Kamu akan dapat straight line. Straight line. Okey. Dan dia kata ramalkan masa yang diambil untuk 10 ayunan lengkap jika panjang bandul 50 cm. Yang ni pun tak susah. Tengok sahaja dalam kita punya graf. Panjang bandul 50 cm kat mana? Kat sini 50 kan? Kamu tarik, okey, buat garis putus-putus naik ke atas sampai sentuh kita punya graf. Lepas tu daripada graf tarik ke tepi pula. Buat garis putus-putus sampai ke hujung. Okey, kita akan dapat nilai 30. 30 ni apa dia? 30 ni dia punya masa yang diambil untuk 10 ayunan lengkap dalam saat. Jadi berapa dia punya masa? Ramalkan masa.
masa dia adalah 30 saat. Okey, kalau dia tanya soalan hubungan antara panjang bandul dengan masa, kita boleh kata semakin panjang bandul, semakin lama masa yang diambil untuk 10 ayunan lengkap. Kalau perasan, yang ni cikgu ambil balik ayat dia. Panjang bandul, masa yang diambil untuk 10 ayunan lengkap. Okey, panjang bandul ni apa dia tadi? Panjang bandul ni, yang ni adalah kita punya pemboleh ubah manipulasi. Masa yang diambil untuk 10 ayunan lengkap, yang ni masa yang diambil untuk 10 ayunan lengkap. Yang ni kita punya pemboleh ubah bergerak balas. Kalau hubungan itu sahaja, kamu kena kuasai nyawa ataupun kita kata sebagai jantung bagi soalan eksperimen ni, kena tahu apa dia pemboleh ubah. Dah tahu tu, mudah aja untuk kamu nak jawab. Okey, kesimpulan yang kita dapat pun lebih kurang sama dengan hubungan. Semakin panjang bandul, semakin lama masa yang diambil untuk 10 ayunan lengkap. Okey, itu je. Okey, dah habis. Senang ke senang? Senang kan? Senang, tak susah pun. So, itu sahaja. Okey, harap-harapnya boleh membantu kamu dapat memahami bagaimana cara menjawab kalau masuk dalam exam akhir tahun nanti. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi untuk next class. Bye.